Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa nusalli wa usallim ala rasulihil karim. Terima kasih saudari pengacara majlis yang berhormat, sahabat saya Saudara Adam Adli, Ketua Angkatan Muda Keadilan, Saudara Dr. Akmal, Ketua Pemuda Pergerakan UMNO Malaysia, Barisan Kepimpinan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Pulau Pinang, teman-teman, rakan-rakan yang saya muliakan. Alhamdulillah, malam ini saya kira ini ialah program ceramah umum yang pertama yang diadakan yang melibatkan khusus anjuran kepimpinan muda Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan selepas daripada kita terlibat dalam konvensyen Pemuda Perpaduan tempoh hari di WTC. Baik, kita dah dengar dengan panjang lebar ucapan daripada pimpinan-pimpinan muda, Saudara Faiz Fazil tadi dengan keras menyerang Menteri Besar Kedah Sanusi, juga tu disinggung. Ini Menteri Besar ni lah, Taufik di Kedah. Tapi saudara, saya nak sebut secara ringkasnya malam ini, apa cabaran kita pada hari ini? Cabaran politik kita pada hari ini ialah bagaimana kita dapat mengekalkan fabrik kesatuan dan juga pembentukan negara Malaysia pada hari ini. Kalau kita bicara tentang soal politik baru, lawan kita di sebelah sana itu daripada pimpinan PAS itu sering menyebut tentang budaya politik matang dan sejahtera. Tetapi realiti yang kita lihat di lapangan yang ada pada hari ini menyimpang dan jauh tersasar daripada ungkapan dan juga retorik politik yang dilaungkan. Kebimbangan kita apa? Kebimbangan kita asas pembentukan negara ini. Ya betul, orang Melayu itu keutamaan. Jaminannya dalam perlembagaan persekutuan. Bukan setakat itu. Kedudukan Raja-Raja Melayu, bahasa Melayu, Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Itu tidak ada siapa yang pernah nafikan. Tetapi kalau ada percobaan untuk menggugat dan menghancurkan kesepakatan dan kesepaduan kita ini kita tidak boleh biarkan ianya berlaku. Sebab itu baru-baru ini Yang Berhormat Perdana Menteri dengan jelas menyebut ini adalah merupakan amaran yang terakhir. Saudara, kita boleh politik, kita boleh berbeza pendapat, kita boleh bergaduh, berceramah di atas pentas politik, tetapi jangan sama sekali kita ini mengambil kesempatan untuk menghambur fitnah dan juga menyemai api kebencian di kalangan kita, sesama kita. Saudara, ini bukan ajaran dan juga sejarah yang kita warisi daripada kepimpinan yang dahulu. Kita konsisten. Pakatan Harapan, kita konsisten. Saya percaya begitu juga dengan Barisan Nasional. Untuk kita pertahankan perlembagaan persekutuan kita. Bagaimana kita ini, yang saban harinya, bercakap tentang soal nak pertahankan orang Melayu. Lagi kuat kita khianat kepada kedaulatan Raja-Raja Melayu dan institusi diraja. Kita ini yang saban hari bercakap tentang soal, kita inilah pemimpin yang memperjuangkan Islam. Sebaliknya kita ini yang mempamerkan akhlak yang jauh tersasar daripada ajaran Islam. Sebab itu orang Melayu, orang muda yang dengar live pada malam ini, tak boleh lagi kita ini sekadar dengar TikTok, video 2-3 minit, itu merubah pendirian kita. Mana boleh segala ilmu yang kita telaah, kita belajar dahulu pembentukan sejarah negara ini, belajar subjek mata pelajaran sejarah di sekolah, pendidikan agama dan sebagainya, kefahaman kita itu boleh diganggu dan dirubah dalam masa yang begitu singkat melalui platform media sosial. Ya, kita boleh guna. Orang kata politik ini bukan hanya sekadar kita ini bagi ceramah pesan pada orang, tetapi bagaimana kita menggunakan kesempatan ini untuk mencipta propaganda. Ya betul, propaganda, politik. Tetapi politik kita hari ini harus didasari dengan akhlak, moral, teladan yang baik.
Ini kalau bercakap tentang soal kita ini nak pertahankan sebuah negara Islam. Kalau saya pergi di Kelantan itu baru-baru ni, saya sebut ada beberapa orang sahabat saya di Kelantan, di kalangan pemimpas, dia kata demo orang luar. Tak usah duk mari sini kecek pasal Kelantan. Saya kata, apa masalah saya? Meskipun saya bukan berasal daripada Kelantan. Tetapi Kelantan ialah sebahagian daripada persekutuan. Kalau kita ini pemimpin, kita ada tanggungjawab untuk turun ke lapangan bagi penerangan kepada rakyat. Saya sebut apa? Saya kata, ya, temanya di Kelantan ini nak membangun bersama Islam. Tetapi Islam bagaimana yang kita nak bangunkan? Adakah Islam dengan cara kita berdiri di atas pentas, halayak umum, ceramah umum, hina dan cerca orang? Fitnah orang sesuka hati. Timbulkan api kebencian, semai benih kebencian di antara satu dengan yang lain, kemudian kita kata kita ini ialah perjuangan Islam. Saya nak bagi tahu. Nabi SAW itu dia bangun kekuatan diri dia itu melalui akhlak dan teladan yang baik. Dia itu digelar sebagai Al-Amin, sebagai pemimpin yang mulia, yang jujur, yang dihormati oleh semua orang disebabkan oleh akhlak yang baik. Apakah kita kalau kita bercakap tentang soal akhlak yang kita menekankan dalam gagasan Malaysia Madani ini tentang soal nilai? Sebab politik dalam negara ini kita sudah terlalu lama bertelingkah di antara satu dengan yang lain sehingga kadang-kadang kita ini hilang pertimbangan tentang soal nilai dan juga akhlak. Bukan hanya sekadar kita ini nak mengecapi kuasa, tetapi gunakan kesempatan yang ada untuk pastikan bahawa kefahaman dan juga penghayatan masyarakat terhadap dasar dan juga ajaran agama itu bukan hanya sekadar laungan azan di masjid ataupun di surau. Bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang didendangkan ataupun diperdengarkan di khalayak umum. Tetapi bagaimana kita dapat mengangkat sistem nilai, keadilan sosial, kebijakan ekonomi, memastikan kita dapat membantu golongan rentan, orang susah. Ini yang sepatutnya kita utamakan. Sebab itu kadang-kadang kita berasa aneh. Bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri umpamanya umumkan kerajaan tahun ini, kita nak pastikan kita dapat basmi kemiskinan tegar dalam negara ini. Saudara bayangkan bagaimana ada beberapa pemimpin yang kemudiannya bangun dengan lantang menyebut bahawa ini bukan sebahagian daripada ajaran agama. Agama tak pernah menganjurkan. Tidak ada satu idea dalam agama ini yang menyebut tentang adanya kewajipan kita untuk membasmi kemiskinan tegar. Dalam agama ada zakat. Kalau tak ada orang miskin, siapa nak terima zakat? Saudara, kita boleh beza pendapat dan benci pada satu-satu orang itu. Tetapi jangan sesekali kita cuba mencipta satu fahaman dan juga fakta yang tidak pernah wujud sama sekali dalam agama. Apa sikap ataupun teladan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW? Ketika mana baginda kali pertama tiba di kota Yathrib, kata Nabi SAW, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam." Seruan pertamanya itu ialah seruan perdamaian, peace, keselamatan, kesejahteraan. Bukan dia itu bangkit dan bangun, jelmakan dirinya di tengah kota dan semai benih kebencian di antara satu dengan yang lain. Kata Nabi lagi apa? Wa at'imu ta'am, dan berilah makan. Kamu itu sebagai pemimpin politik yang datang menawarkan satu idea dan gagasan, itu harus menekankan tentang keperluan kita menggagaskan satu sistem ekonomi yang dapat membebaskan manusia daripada kelaparan. Wa asilul arham, ini yang kita lakukan sekarang ini. Sambungkan silaturahim sesama kita. Sebab itu ada hikmah. Tadi saudara Faiz sebut dia dah lama nak berseramah dengan UMNO. Tapi ada hikmah apa yang berlaku pada pilihan raya yang lalu. Akhirnya keadaan itu telah menuntut kita untuk mengenepikan persekitaan yang lama dan berkongsi matlamat dan juga wawasan yang sama untuk kita pastikan bahawa akhirnya negara ini kita dapat bina bersama dan bangunkan ekonominya, bangunkan kekuatan bangsanya supaya kita dapat memacu negara ini
dengan lebih baik pada masa yang akan datang. Ini dia message dan juga saranan yang ditekankan dalam gagasan politik kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini. Saya ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada pemuda UMNO dan juga Barisan Nasional. Ingat, kalau kita tengok daripada pengalaman muafakat nasional, itu penubuhannya itu penuh dengan emosi, linangan air mata. Tetapi akhirnya kita tahu bahawa emosi sahaja tidak cukup untuk mengikat kesatuan dan kepaduan kita. Sebaliknya, rasional, kewajaran, kefahaman kita tentang keadaan semasa, ekonomi, politik, sosial dan sebagainya yang menuntut kita kembali ke satu landasan yang sama untuk membawa negara ini keluar daripada segala permasalahan yang ada dan kembali ke atas landasan yang sebenarnya. Jadi saudara-saudari, insya-Allah saya kira Pematang Pauh ini adalah merupakan kawasan ataupun kubu kuat kita. Walaupun pilihan raya umum baru ini dirampas oleh Perikatan Nasional, yang mana kita tahu itu bukanlah satu, kita hormat keputusan yang dibuat oleh rakyat di Pematang Pauh, tetapi kita juga tahu bahawa pelbagai sentimen keras kaum dan agama yang dimainkan yang menyebabkan kadang-kadang hati kita pengundi di kawasan ini berbolak-balik. Anak muda khususnya di kawasan Pematang Pauh dan juga penanti, ingat, kalau kita biarkan keadaan ini terus berlaku, kita tidak akan dapat membawa negara ini keluar daripada masalah yang melanda. Kita perlu buat pertimbangan yang lebih rasional, yang lebih bijak, gunakan keupayaan panca indera, akal fikiran yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya sekadar menurut hawa dan juga nafsu kita semata-mata, yang mudah hati kita ini dijentik. Agama ini dia tekankan tentang banyak soal-soal yang asas. Soal-soal keadilan, soal bagaimana kita dapat bagi orang susah makan. Ini juga adalah sebahagian daripada tuntutan dan juga saranan agama. Kalau kamu itu bercakap di atas pentas agama, berdegar-degar, umpamanya tentang soal kegemilangan pemerintahan zaman Khalifah Saidina Umar Abdul Aziz, tak ada satu orang pun yang menerima wang daripada Baitul Mal pada ketika itu. Tapi hari ini apabila kamu bercakap di atas pentas politik, bila kita bicara tentang soal nak basmi kemiskinan, kamu lupa tentang sejarah kegemilangan Saidina Umar Abdul Aziz dan kamu lawan dasar yang baik yang dapat bantu orang susah di bawah ini semata-mata kebencian kamu terhadap pimpinan dan sosok yang tertentu. Jadi saudara-saudari, anak muda, gunakan kesempatan ini untuk nyatakan pendirian kita dengan jelas. Kita tidak mahu lagi politik kita ini disensasikan dengan agenda bangsa dan juga agama. Itu semua telah dijamin di bawah Perlembagaan Persekutuan. Tuntutan kita ialah agenda politik kita ialah agenda politik idea. Kita tak nak lagi dengar pemimpin-pemimpin, terutamanya pemimpin di Kedah itu, menteri besar dia, bercakap itu kadang-kadang seperti orang yang tidak simak. Orang baru ni media tanya pada saya kata Sanusi ini sasau. Bagaimana tidak sasau, saudara? Bercakap di atas pentas politik di khalayak umum yang cuba mengalih dan mengubah fakta sejarah berkenaan dengan pembentukan kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini. Yang peliknya kadang-kadang di bawah ini kita tahu, tapi bila dengar dia bercakap tu, hilang pertimbangan kita dan percaya bulat-bulat. Jadi ini cabaran besar yang kita berhadapan pada hari ini dan orang muda harus gunakan kesempatan ini. Masih belum terlambat dan kita di bawah ini jentera-jentera harus bergerak dengan lebih aktif, lebih proaktif, lebih berstrategi. Jumpa seramai mungkin pengundi di setiap kawasan, khususnya di kawasan penanti ini, untuk kita bagi keyakinan kepada mereka bahawa lihat, ini adalah tawaran yang terbaik untuk negara kita dan kita harus bersatu hati mengekalkan kepimpinan yang ada pada hari ini. Jadi saya kira cukup setakat itu. InsyaAllah
Kita bertemu di lain masa, lain waktu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan tetap, lawan sampai.